Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab muka surat 98. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka jika berpaling ia seorang suami daripada yang ditentukan, yakni daripada isteri yang ditentukan wali, niscaya tiada sah kahwinnya kahwin suami yang safih itu. Nombor 2 disebut, yakni kerana berkahwin ia suami dengan ketiadaan izin walinya, wali suami. Ini khusus bagi suami yang safih sahaja. Maka jika tiada ditentukan perempuannya perempuan bagi suami, yakni tiada ditentukan oleh wali akan perempuannya perempuan bagi suami yang safih, tetapi tetapi ditentukan qadar maharnya, mahar bagi perkahwinan suami seperti 1,000 umpama 1,000. Jadi dia tidak tentukan perempuan mana-mana, tapi ditentukan berapa yang perlu dikahwin dengan mahar, 1,000 ke 2,000 ke. Maka berkahwin ia seorang suami yang safih tadi dengan 2,000. Orang suruh kahwin 1,000, dia kahwin 2,000. Dan mahar mithil, yakni padahal mahar mithil perempuan itu lebih daripada 1,000. Maka fasad akad suami yang safih tadi kerana wali tiada izin pada yang lebih. Kerana wali
minta izin pada yang lebih. Yang izinnya berapa? Yang izinnya 1,000. Dia pergi kahwin dengan mas kahwin 2,000. Dalam keadaan mahar mithil bagi perempuan tu memang lebih 1,000. Jadi fasad dia akad dia fasad kerana berlanggar dengan izin wali. Jadi kalau izin wali 1,000, dia kahwin 1,000, mahar mithil lebih 1,000, maka dia tidak perlu bayar lebih daripada mahar mithil lebih daripada 1,000 tu. Dia kena bayar 1,000 saja, seperti mana yang kita bahas dulu. Dan mengembalikan kepada barang yang ditentu oleh wali itu, memberi mudarat akan perempuan. Nombor 6, nombor 4 tak cari. Nombor 4, yakni padahal mahar mithil perempuan itu lebih daripada 1,000. Okeylah, mudah tu. Nombor 5, ataf pada kata kerana wali tiada izin pada yang lebih. Dan illah pada kata fasad akadnya, akad nikah. Ni. Dan mengembalikan. Dan ni dan mana? Ni ataf pada kata kerana wali tiada izin pada yang lebih. Ataf atas tu lah. Jadi maka fasad akadnya, akad nikah. Sebab apa? Sebab pertama, wali tiada izin pada yang lebih. Satu. Dan yang kedua, mengembalikan kepada barang yang ditentu oleh wali itu. Mengembalikan kepada barang yang ditentukan oleh wali itu. Apa yang ditentukan oleh wali? Nombor 6, yakni 1,000. Yakni 1,000. Jadi dia kena kahwin 1,000 saja. Dia tidak boleh kahwin lebih daripada 1,000. Walaupun dalam keadaan mahar mithil perempuan itu lebih daripada RM1,000. Mana dia? Dan mengembalikan kepada barang yang ditentu oleh wali itu, memberi mudarat akan perempuan kerana ia mana? Nombor 7, barang yang ditentu oleh wali tu kurang daripada mahar mithil. Dan mengembalikan kepada barang yang ditentukan oleh wali itu. Apa barang yang dikembalikan? Kembali kepada apa yang diizin wali. Berapa ringgit? RM1,000. Itu akan memberi mudarat akan perempuan sebab mahar mithil lebih 1,000. Mahar mithil lebih 1,000. Kerana ia RM1,000 tu, yang ni barang yang ditentu oleh wali tu. Barang yang ditentu oleh wali berapa? 1,000. Kurang daripada mahar mithil. Noktah. Habis. Sambung pada topik kata Kashfun Niqab, surat 150. Orang lelaki yang mahjur alaih bernikah dengan perempuan yang selayaknya. Ini mahjur alaih bisafah lah. Orang lelaki yang mahjurun alaih bernikah dengan perempuan yang selayaknya, perempuan yang sepatutnya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa orang safih yang telah diizinkan oleh walinya untuk bernikah dengan seorang perempuan secara mutlak, maka orang lelaki tersebut perlu bernikah dengan orang yang layak bersamanya. Jadi orang yang safih diberikan izin oleh walinya untuk menikah tanpa ditakyinkan perempuan mana-mana. Maka dia perlu menikah dengan perempuan mana? Dengan perempuan yang layak dengan dia, yang sekufu dengan dia. Maka jikalau seorang bernikah dengan seorang perempuan yang boleh menelan belanja yang banyak daripada harta lelaki tersebut untuk membayar mahar mithilnya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap sahnya pernikahan orang tersebut. Jadi kalau dia menikah tu dengan perempuan yang menelan perbelanjaan yang cukup banyak daripada harta lelaki tu untuk bayar mahar mithil perempuan tu, maka berlaku khilaf ulama terhadap sah pernikahan tu. Sekarang ni wali memberikan keizinan untuk bernikah secara mutlak. Maka orang yang safih tadi perlu bernikah dengan orang yang layak dengan dia. Lepas tu nak nikah dengan orang layak dengan dia pula, mahar mithil mahal. Sehingga menelankan perbelanjaan yang banyak. Maka sah ke tak nikah khilaf. Pandangan pertama Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan tidak sah pernikahannya. Bahkan perlu dikaitkan dengan muafakat maslahahnya, maslahah suami yang safih tadi. Maslahah timbul ke tak untuk suami tadi bernikah dengan dia sangat? Kalau tak, tak sah lah. Kalau ada, lain lah. Syekh Ali Shubram Malisi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiahnya bahawa siogianya dihukumkan tidak sah ini jikalau harta orang safih tersebut melebihi daripada kadar mahar yang sesuai menurut uruf. Jadi Syekh Ali Shubram Malisi dia qaidkan lagi pendapat yang kata tak sah ni. Tak sah ni dengan sekira-kira kalau mahar orang tersebut yang perlu dibayar oleh orang safih itu melebihi daripada qadar yang sepatutnya menurut uruf. Uruf ni kawasan tu lah. Kawasan perempuan tu.
Sebaliknya, jikalau harta orang safih tersebut hanya cukup-cukup kadar mahar yang layak menurut uruf atau lebih rendah, maka tidak ada halangan sama sekali untuk dirinya bernikah dengan perempuan yang menyebabkan habis hartanya demi menghalalkannya melalui pernikahan. Jadi kalau mahar tu memang cukup-cukup, 1,000 ataupun kurang daripada 1,000 yang sepatutnya qadar uruf, maka boleh menikah, tak ada masalah walaupun dia habiskan belanja demi menghalalkan pernikahannya. Tapi kalau lebih daripada had sepatutnya, lebih daripada had uruf, maka kena tengok ada masalah sungguh ke tak nak menikah dengan perempuan ni. Kau boleh cari had lain. Contohnya kalau cari had lain tak layak untuk dia, fasik ke apa ke, maka terpaksa jugalah pilih perempuan ni, maka boleh walaupun lebih daripada mahar mithil. Hal ini berlaku kerana bernikah dengan perempuan tersebut ketika itu merupakan suatu bentuk darurah bagi dirinya. Jadi darurah pula, terpaksalah nak buat macam mana. Tak kahwin kan zina. Kalau kahwin habis harta, baik habis harta daripada berzina. Habis. Pandangan yang kedua, sah pernikahannya, pernikahan suami yang safih tadi. Apa dia yang sah tu? Sekali lagi, wali memberikan izin secara mutlak untuk bernikah. Maka si suami yang safih ni perlu mencari perempuan yang layak bersamanya. Lepas tu nak nikah dengan orang layak bersamanya pula menelan perbelanjaan yang cukup banyak untuk membayar mahar mithilnya. Adakah sah? Pandangan kedua sah. Pandangan kedua tidak sah menurut Imam Haramain dan Imam Ghazali. Syekh Ali Syukur Malisi mengkaitkan kata tidak sah itu ada kaitnya. Jikalau melebihi daripada qadar uruf tidak sah lah. Tetapi kalau dia bawah daripada qadar uruf dan juga sama dengan qadar uruf, maka diharuskan. Kecuali kalaulah dengan orang yang lebih qadar uruf sekalipun terpaksa nikah juga dengan orang tu, maka boleh juga, kerana ada jadi darurah atas dia. Habis, selesai. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa tidak berlaku pentarjihan sama sekali oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dalam Al-Asyarhul Kabir beliau. Tak berlaku tarjih. Mana satu pendapat yang betul ataupun mana satu pendapat yang dipilih. Sama ada A ataupun B. Dibiarkan khilaf begitu saja. Wali menikahkan anaknya yang gila dengan perempuan mulia yang menelan banyak perbelanjaan. Sekarang ni anak lelaki dia gila. Dia nikahkan dengan perempuan yang mulia sehingga menyebabkan ditelan banyak perbelanjaan. Bagaimana? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah melontarkan persoalan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhi minhaj, iaitu bolehkah seorang wali menikahkan anak lelakinya yang gila sebagai contoh dengan perempuan mulia yang akan menelankan banyak perbelanjaan hartanya demi membayar mahar mithilnya? Itu persoalan lah. Bila ada bincang berkaitan dengan seorang suami yang safih menelan perbelanjaan yang banyak untuk bernikah, timbul persoalan boleh ke tak wali bagi lelaki yang gila itu bernikah dengan seorang perempuan dalam keadaan menelan perbelanjaan yang banyak. Dalam Muhimmat, dalam kitab Al-Muhimmat, ada menyebutkan bahawa akan datang pada masalah ini berlaku perselisihan pandangan ulama atas jalan qiyas. Mana qiyas hak masalah yang tadi. Mana ada khilaf lah sama ada sah ataupun tidak. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhi minhaj bahawa perkara yang disebutkan daripada qiyas tersebut merupakan pandangan yang kuat seperti mana disebutkan oleh Syekh Ibn Syuhbah rahimahullahu taala pada masalah orang gila, kerana terdapat persamaan yang rapat antara orang yang gila dengan orang yang safi. Jadi ulama sebut qiyas tersebut kuat. Kiaskan masalah orang gila dengan orang safih kuat. Kerana ada persamaan. Persamaan antara orang gila dengan orang yang safih adalah dari sudut kedua-duanya bernikah kerana hajat, bukannya maslahah. Bernikah kerana ada hajat untuk bernikah, bukannya ada maslahah. Jadi samalah. Berhajat dari sudut nak setubuh. Jadi kalau tak kahwin, boleh menyebabkan dia berzina. Maka dia kena kahwin kerana ada hajat di situ. Kalau orang gila, dia tak kahwin, akan menyebabkan jadi huru-hara masyarakat lagi. Pergi setubuh orang, anak orang kalau ke mana, maka dia pun kena kahwin. Ada hajat di situ. Namun begitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj bahawa pernikahannya menurut pandangan yang aujah. Aujah ni salah satu istilah fiqh menunjukkan pandangan yang paling kuat
ialah tidak sah kerana diambil kira dari sudut hajatnya hajat seorang. Jadi Syekh Ibn Hajar menjelaskan dalam Tuhfah, pernikahan orang gila itulah, menurut pandangan yang aujah, pandangan yang terlebih kuat, tidak sah kerana diambil dari sudut hajatnya. Yang ini selagi mana dia tidak berhajat, tak sah untuk bernikah orang suami yang gila untuk dinikahkan daripada walinya dengan menelan perbelanjaan yang banyak. Tidak sah. Kerana tidak ada hajat. Kalau ada hajat, lain cerita. Maka hajat itu akan dapat ditunaikan tanpa dirinya bernikah dengan perempuan yang mulia yang menelan perbelanjaan yang banyak untuk membayar mahar mithilnya sahaja. Jadi boleh tak dinikah dengan orang lain? Boleh. Kalau nak selesaikan hajat tersebut, boleh je nak menikah dengan orang lain tanpa menelan perbelanjaan yang banyak. Ini sekarang nak menikah dengan orang yang baik, orang yang mulia dengan menelan perbelanjaan yang banyak. Maka lebih baik cari orang lain yang menelan perbelanjaan yang sedikit kerana hajatnya sudah tertunai. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menyebutkan dalam Mughnil Muhtaj bahawa orang gila ataupun orang yang safih tidak dibenarkan oleh syarak untuk walinya menikahkannya dengan lebih daripada seorang perempuan. Sebab apa? Sebab akan menelan perbelanjaan yang banyak. Lagi pula hajatnya sudah tertunai dengan seorang perempuan. Kecuali kalau masih tidak tertunai hajat dengan seorang perempuan. Kita dah bincang berkenaan dengan seorang wali menikahkan anaknya yang gila yang lebih daripada seorang. Poligami lah. Boleh ataupun tidak. Kalau tidak ada hajat, tak boleh. Kalau ada hajat, boleh. Sebab seorang suami, seorang isteri itu sudah ditunaikan hajatnya dengan memadai seorang isteri saja. Jadi kalau sudah tertunai hajat dengan seorang isteri, selesai. Tapi kalau tidak tertunai hajat dengan seorang isteri, perlu 2, perlu 3, barulah boleh nak kahwin 2 ataupun 3. Wali menikahkan anaknya yang kecil dengan perempuan mulia yang menelan banyak perbelanjaannya. Ni lebih kurang tadi kot ni. Tadi safih, tak boleh. Tadi gila, dia kias kepada safih. Syekh Ibn Hajar kata tak boleh sebab tertunai hajat dengan orang yang biasa. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah melontarkan persoalan juga dalam Mughnil Muhtaj, iaitu bolehkah seorang wali menikahkan anak lelakinya yang kecil dengan perempuan yang mulia yang akan menelankan banyak perbelanjaan hartanya demi membayar mahar mithilnya. Dalam Muhimmat, iaitu kitab Al-Muhimmat, ada menyebutkan bahawa akan datang pada masalah ini berlaku persisihan pandangan ulama atas jalan qiyas. Ini sama macam tadi. Copy paste lebih kurang. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa perkara yang disebutkan daripada qiyas tersebut merupakan pandangan tidak kuat. Pandangan yang tidak kuat. Okey, betul. Sedikit berbeza. Sedikit berbeza. Pandangan yang tidak kuat. Tadi kalau mengkiaskan orang gila dengan orang safih, pandangan yang kuat. Kias tu. Kias khilaf tu. Kias khilaf pada orang safih dengan masalah orang gila sama. Kuat. Tapi dalam masalah budak-budak tak kuat. Khilafnya tu tak kuat. Hal ini berlaku kerana menikahkan kanak-kanak lelaki tidak sama seperti menikahkan orang gila ataupun orang yang safih. Tak sama. Seperti mana perbahasan yang telah lepas bahawa wali menikahkan anak lelakinya yang masih kecil umpamanya adalah berdasarkan maslahah. Kalau tak menikah akan berlaku sekian-sekian pada anak budak tu. Dengan makna kalau contoh kalau dia dah balik dah, tiba-tiba dia ada hajat untuk untuk bersetubuh, maka dia dah ada dah isteri. Selesai. Oleh sebab itu menurut perbahasan yang telah lalu bahawa harus bagi seorang wali menikahkan anak lelakinya yang masih kecil tu. Menurut perbahasan yang telah lalu bahawa harus bagi seorang wali menikahkan anak lelakinya yang masih kecil tersebut dengan 3 orang atau 4 orang perempuan. Harus. Tapi untuk orang gila dengan safih tak ada keperluan. Maka apabila wali bagi kanak-kanak lelaki ini melihat bahawasanya bernikah dengan perempuan mulia yang boleh menelan perbelanjaan yang banyak untuk membayar mahar mithilnya, maka diharuskan pada syarak ke atas walinya untuk menikahkan suami yang masih kecil dengan perempuan tersebut, iaitu perempuan yang mulia yang menelankan perbelanjaan yang banyak. Hal ini berlaku kerana akan terhasil maslahah pada kanak-kanak lelaki tersebut setelah dilihat oleh walinya sendiri.
Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala juga telah bersetuju dengan pandangan harus dan sahnya pernikahan tersebut dan disebutkannya dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Jadi ada 3. Safih, orang gila dan juga kanak-kanak. Suami yang safih berlaku khilaf. Kalau nak menikah dengan orang yang layak, orang yang selayaknya tapi menelankan perbelanjaan yang banyak, maka berlaku khilaf. Tidak sah dengan sah. Begitu juga dengan orang yang gila. Suami yang gila sama juga nak bernikah dengan orang perempuan yang baik tapi menelankan perbelanjaan yang banyak. Juga berlaku khilaf menurut Syekh Khatib Syibini. Khilaf kerana kias kepada masalah safih itu kuat pada masalah orang gila. Tapi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut tidak sah kerana diambil kira dari sudut hajatnya. Hajat untuk setubuh sudah memadai dengan perempuan yang tak menelan perbelanjaan yang banyak. Kenapa kena pilih perempuan yang menelan perbelanjaan yang banyak? Tu Syekh Ibn Hajar kata begitu dalam bab orang gila. Dalam bab budak kecil pula, kias kepada orang safi tak kuat pula. Tak kuat pula kata Syekh Ibn Hajar kerana tak sama. Dan kata Syekh Khatib silap. Kata Syekh Khatib kias di sini tidak kuat. Dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala setuju dengan kata harus dan sah pernikahan budak-budak kecil yang lelaki dengan perempuan yang mulia dan menelankan perbelanjaan yang banyak. Kerana berdasarkan tilikan wali kepada maslahah wanita, maslahah anak lelakinya yang bila akan besar nanti. Jadi orang lelaki yang tadi ni dia kata boleh menikah dengan lebih daripada seorang. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Beza dengan orang gila, beza dengan orang safih. Orang safih dengan orang gila tidak boleh bernikah dengan lebih daripada seorang kerana sudah tertunai hajatnya dengan seorang isteri. Melainkan kalau tak tertunai hajat dengan seorang isteri, bahkan dengan 2 orang, 3 orang baru tertunai, maka di situ baru boleh. Saja-saja tak boleh. Wali memberikan keizinan bernikah kepada safih dengan berkata, nikahlah engkau dengan sesiapa dan dengan kadar mahar apa pun. Jadi mutlak. Mutlak belaka, mahar pun mutlak, orang perempuan pun mutlak. Tapi diberi keizinan secara mutlak, tidak ada qaid. Dulu dah bahas berkaitan dengan seorang perempuan yang secara tertentu, dengan mahar yang tertentu. Dan sudah bahas juga memberikan keizinan kepada mana-mana perempuan dengan kadar mahar tertentu. Ni sekarang pula boleh bernikah dengan mana-mana perempuan dan dengan mana-mana mahar tertentu. Dengan mana-mana mahar tanpa tertentu. Maka dia kata Syekh Ibn Kajjin rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa dapat dipecahkan masalah mendapat keizinan wali secara mutlak itu kepada beberapa masalah yang lain. Antara masalah yang dapat dibahaskan ialah jikalau seorang wali bagi safih berkata kepadanya, kepada safih, nikahlah engkau dengan perempuan mana yang kamu kehendaki dan dengan kadar mahar berapa yang kamu ingini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menukilkan daripada sebahagian para ulama bahawasanya izin yang disemikian menjadi batal dan tidak dapat diaplikasikan. Maka tidak sahlah suami tadi berkahwin. Sebab apa? Sebab tak valid. Izin itu tidak khusus. Pandangan yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala daripada sebahagian ulama itu juga merupakan pendapat yang dipegang kuat oleh Imam Ar-Ruyani rahimahullah dalam Bahul Madhab. Itu nama kitab, salah satu kitab Madhab Syafi'i. Jadi izin yang macam ni tidak sah. Dia mesti izin secara ta'in, bukan izin secara mutlak. Mesti ta'in perempuan dengan mahar ataupun perempuan saja pun boleh ataupun mahar saja pun boleh. Jangan secara mutlak belaka. Tidak sah. Maka tidak boleh suami yang safih bernikah dalam keadaan izin yang secara mutlak sebegitu. Orang yang safih tidak menjumpai perempuan yang sesuai hal keadaan takut berlaku perzinaan. Jadi orang safih ni dia nak menikah, dia dapat izin dah wali. Tetapi bila mendapat izin wali secara mutlak, dia perlu menikah dengan orang yang layak. Tiba-tiba tak dapat dan tak jumpa orang yang layak dengan dia. Dan bila tak kahwin, akan jadi zina. Maka Syekh Ibn Kajjin rahimahullahu ta'ala telah menerangkan bahawa jikalau orang lelaki yang safih tersebut bersangatan hajat kepada pernikahan dalam keadaan takut akan berlaku perzinaan jikalau tidak bernikah dan tidak dapat menjumpai seorang perempuan pun yang sesuai untuk dijadikan isterinya, melainkan perempuan yang tidak diredainya,
kecuali perlu membayar lebih daripada kadar mahar mithil. Maka Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa pada mengharuskan pernikahannya menurutnya boleh berlaku kebarangkalian dibolehkan syarak dan kebarangkalian tidak dibolehkan oleh syarak. Jadi dia kata, Syekh Ibn Kajin kata, kalau seorang lelaki safi bersangatan hajat untuk menikah dengan sekira-kira kalau tak menikah boleh jatuh zina. Kalau tak menikah boleh jatuh zina. Dalam keadaan dia ni tak jumpa seorang perempuan yang sesuai untuk dia kahwin. Tidak sesuai untuk dia kahwin. Melainkan boleh menikah juga, tapi dengan orang yang dia tak suka lah. Dengan orang yang dia tak sesuai. Kecuali dia kena bayar lebih. Kena mengeluarkan harta yang lebih untuk mendapatkan perempuan yang sesuai. Baru dapat. Maka ketika itu Imam Haramain kata berlaku taraddud jawapan dia. Jawapan dia apa dia? Kebarangkalian boleh dibolehkan oleh syarak. Kebarangkalian tak dibolehkan oleh syarak. Taraddud. Ini dia panggil jawapan taraddud. Jadi para ulama kadang-kadang timbul iskal, timbul persoalan, kemuskilan. Jawapan dia kadang-kadang tidak qat'i ataupun tidak ta'yin. Kadang-kadang taraddud. Tak tahu nak ukur apa. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak. Taraddada fi hadzal iskal. Jadi soalan dia boleh ke tak menelan perbelanjaan yang lebih untuk mendapat perempuan yang layak dalam keadaan kalau dia tak kahwin akan berlaku perzinaan. Kalau nak nikah dengan orang lain dia tak suka, dia tidak redha, dia tidak ada perempuan yang layak. Maka bolehkah dia menikah dengan orang perempuan yang layak tu dengan menelan perbelanjaan yang banyak? Jadi Imam Haramain kata boleh jadi dibenarkan oleh syarak, boleh jadi tak dibenarkan oleh syarak. Hukum wali mengizinkan orang safih bernikah dengan perempuan tertentu dan kadar mahar tertentu. Jadi wali sekarang ni mengizinkan orang safih bernikah dengan perempuan tertentu, kadar mahar pun tertentu. Makna dulu tak pernah bahar lagi lah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebut 3 masalah yang berkaitan dengan izin wali kepada lelaki yang safih pada dirinya untuk bernikah. 3 masalah tersebut ialah wali memberikan keizinan dari sudut perempuan yang tertentu sahaja. Itu dah bahar dah. Lepas tu mahar yang tertentu sahaja. Itu dah bahar dah. Ataupun izin secara mutlak. Itu tidak sah. Dah bahar dah tadi. Terdapat masalah yang keempat yang tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu wali mengizinkan orang safih di bawah hak kewaliannya untuk bernikah dengan perempuan tertentu dan dengan mahar yang tertentu. Yang nombor 4 ni tak bahar lagi. Kita ingat bahar dah. Maka apabila seorang wali mengizinkan orang yang safih berada di bawah hak kewaliannya untuk bernikah dengan perempuan tertentu dan dengan kadar mahar yang tertentu, seperti walinya berkata, nikahlah engkau dengan si fulan kadar mahar 1,000. Perempuan tertentu, si Fatimah, si Aisyah, mahar dia tertentu, RM1,000, RM2,000, maka terdapat perincian masalahnya. Tak ada jawapan lagi, ada 3 masalah pula. Pecah bertiga pula. Pertama, jikalau mahar mithilnya kurang daripada 1,000. Ni mahar mithilnya perempuan lah. Jika mahar mithil, sekarang ni dia izin berapa ribu? 1,000 saja. Nikah dengan si fulan. Maka kalau mahar si fulan itu, mahar mithil si fulan itu kurang daripada 1,000, maka batal izin wali tersebut. Batal. Sebab diizinnya 1,000. Jangan kurang. Bukan itu sahaja, bahkan jikalau diteruskan pernikahannya, maka nikahnya bersama perempuan tersebut tidak sah. Hukum tersebut sedemikian meskipun Imam Az-Zarkashi rahimahullah berkata hal keadaan mengikut Imam Al-Adra'i rahimahullah. Dia kata gini, berdasarkan kias, sah pernikahannya dengan bayaran mahar mithil. Seperti mana pada masalah jikalau wali menerima pernikahan bagi pihak orang safih tersebut dengan kadar yang lebih daripada kadar mahar mithil. Jadi dipanggil walaupun, meskipun ni dia panggil ghayah lirraddi. Tu kaedah dalam kitab Arab. Al-ghayatu lirraddi. Ghayah itu untuk rad pandangan yang kata sebaliknya. Pandangan yang betul, masalah pertama ni tidak sah. Walaupun ada Imam Az-Zarkashi dan Imam Al-Adra'i rahimahumallahu ta'ala kata sah. Itu masalah pertama. Mana kadar mahar mithil perempuan yang tertentu tu kurang daripada 1,000, maka tidak sah. Batal izinnya. Bila batal izin, tidak sah kahwin. Masalah kedua, jikalau kadar mahar mithil seumpama 1,000. Dia dah izin 1,000. Mahar mithil pun betul-betul 1,000. Maka sah izin walinya tersebut untuk bernikah dan sah pernikahannya. Budi. Sebab cukup dengan mahar mithil yang diizinkan oleh pak dia. Maka jikalau orang yang safi tersebut bernikah dengan kadar lebih daripada bayaran 1,000
Sedangkan kadar mahar mithil bagi perempuan tersebut serupa seperti mana ditetapkan walinya, iaitu 1,000. Maka sah pernikahannya dengan hanya perlu membayar sebanyak 1,000 sahaja serta gugur kadar yang lebih daripada 1,000. Ini kita dah bahas dulu dah. Jadi seorang wali dia beri izin RM1,000 untuk bayar mahar mithil. Dan mahar mithil perempuan tu pun RM1,000. Tapi dia bernikah lebih 1,000, iaitu 2,000. Dia akad nikah 2,000. Sah tak pernikahan? Sah pernikahan. Tapi tak perlu bayar 2,000, bayar 1,000 je. Tak perlu bayar 2,000, perlu bayar 1,000 saja. Kerana yang diizinkan 1,000 dan sah pernikahannya walaupun dalam akad tu menyebut mahar lebih daripada RM1,000. Ataupun mahar mithilnya lebih daripada RM1,000. Dia nak bayar lebih daripada RM1,000 tapi yang diizinkan wali 1,000 saja. Maka sah pernikahannya tetapi perlu bayar 1,000 saja, tidak perlu bayar lebih daripada 1,000. Jikalau orang yang safih tersebut bernikah dengan seorang perempuan dengan kadar bayaran yang kurang daripada yang diizinkan wali, iaitu 1,000. Sedangkan mahar mithilnya ialah 1,000. Maka sah pernikahannya dengan sekadar membayar nilai yang kurang daripada 1,000 tersebut. Okey. Jadi sekarang ni orang safih tersebut bernikah dengan seorang perempuan yang ditentukan wali tadi, tapi dengan kadar bayaran kurang daripada 1,000. Yang mana wali dia izin 1,000. Dia bayar 800 contohnya. Maka bagaimana pernikahannya? Pernikahannya sah dan perlu bayar 800 saja. Tak perlu bayar 1,000. Masalah yang ketiga. Jikalau kadar mahar mithilnya lebih daripada 1,000. Jadi sekarang ni wali dia mengizinkan 1,000 saja. Tiba-tiba mahar mithil lebih 1,000. Apa? Yang masalah pertama tadi, mahar mithil memang kurang 1,000. Mahar mithil memang kurang 1,000 dah. Tak sah pernikahan. Masalah kedua, mahar mithil dia sama macam yang diizinkan wali, RM1,000. Maka hak tu kalau dia bayar lebih daripada 1,000, sah pernikahan tapi hanya perlu bayar 1,000 saja, hak lebih tak payah bayar. Kalau mahar mithil dia ternyata mana tadi? Kalau mahar mithil tadi, kalau dia menikah dengan seorang perempuan dengan kadar bayaran yang kurang daripada mahar yang diizinkan wali, contohnya 800, maka kena bayar 800 saja. Masalah yang ketiga pula, kalau mahar mithil lebih daripada 1,000 yang diizinkan wali, maka juga sah keizinan nikah yang dapat daripada walinya, sah juga. Maka boleh kahwin. Boleh kahwin tak? So, wali dia izinkan 1,000. Puan ni 2,000 mahar mithilnya. Boleh tak? Boleh. Maka jikalau orang safi tersebut bernikah dengan seorang perempuan dengan kadar mahar yang lebih daripada 1,000, dalam keadaan mahar mithilnya pun lebih daripada kadar 1,000, niscaya batal pernikahannya. Okey, sekarang ni dia kata jikalau kadar mahar mithilnya lebih daripada 1,000, maka juga sah keizinan nikah yang dapat daripada walinya. Dari sudut izin tu sah. Praktik pernikahan ada dua masalah. Okey, masalah pertama. Jikalau orang safih tersebut bernikah dengan seorang perempuan dengan kadar mahar yang lebih daripada 1,000. Dia menikah dengan perempuan tu lebih daripada 1,000. Dalam masa yang sama, mahar mithil pun memang lebih daripada 1,000. Maka batal pernikahannya. Satu. Sebaliknya, jikalau bernikah dengan bayaran kadar RM1,000, sedangkan mahar mithilnya lebih daripada 1,000, maka hukumnya sah pernikahannya tersebut dengan bayaran 1,000. Okey. Jadi mahar mithilnya confirm lebih 1,000. Yang diizinkan wali 1,000. Jadi kalau dia akad nikah dengan kosak bayarnya lebih daripada 1,000. Dalam keadaan mahar mithil perempuan tu memang lebih 1,000, tidak sah pernikahannya. Tapi kalau pernikahan iaitu memang mahar mithil perempuan tu lebih 1,000, tapi dia hanya memang nak bayar 1,000 saja, maka sah pernikahannya. Jadi ni boleh buat carta balik rumah ni. Banyak masalah, tiga masalah bagi jadi kita boleh buat 4 masalah untuk yang ni safih. Pertamanya, wali menentukan perempuan tertentu, tidak tertentu mahar. Wali menentukan mahar tertentu, tidak menentukan perempuan. Wali yang tidak menentukan mahar dan tidak menentukan perempuan. Hak ni memang sah lah, tak sah. Dan yang keempat ni banyak sikit tafsirnya, iaitu menentukan perempuan dan menentukan mahar. Menentukan perempuan dan menentukan mahar, pecah 3 pula. Yang ketiga ni pula, pecah 2 pula. Jadi, gitu lah. Keizinan wali untuk orang safih bernikah bukan lesen untuk mewakilkan orang lain. Mentawkil pula. Mewakilkan orang lain pula. Jadi Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj,
Dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj menyebutkan bahawa keizinan wali kepada lelaki yang safih untuk bernikah bukan bermakna syarak memberikan lesen, dan keizinan juga untuk orang safih tersebut mewakilkan orang lain untuk mengkabulkan pernikahannya. Tak boleh. Memang boleh dia menikah, boleh izin wali izinkan. Tapi orang safih tadi tidak boleh mewakilkan orang lain untuk akadkan nikahnya, tak boleh. Tidak boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Izin wali itu hanya tertakluk kepada suami yang safih saja. Tidak boleh suami yang safih itu mewakilkan kepada orang lain. Dia nak mewakil kepada orang lain, mestilah dia itu layak untuk bernikah diri dia sendiri. Jadi orang safih tidak layak untuk bernikah dirinya sendiri. Jadi dia tidak boleh untuk mewakilkan orang lain untuk mengakadkan nikahnya sendiri. Tak boleh. Pengakuan nikah oleh orang yang safih. Orang safih mengaku dia nikah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj bahawa jikalau seorang lelaki yang safih membuat pengakuan bahawasanya dirinya telah bernikah sedangkan walinya tidak mengizinkan perkara sedemikian, maka dakwaan tersebut menjadi batil. Apa-apa dakwaan lah. Ada masalah ke apa kepada qadi, tiba-tiba dia ni safih. Dia mengaku dia menikah. Dalam keadaan walinya tidak mengizinkan dia, maka dakwaan dia menikah tu batil, tak dapat diterima. Ia dapat dibezakan antara pengakuan orang lelaki yang safih dengan sahnya pengakuan seorang perempuan terhadap terjadinya pernikahan dengan sekira-kira bahawa pengakuan orang yang safih akan menyebabkan hilang dan habis hartanya untuk pernikahan, sedangkan dirinya tidak diizinkan bernikah oleh walinya. Beza dengan perempuan. Perempuan kalau mengaku dia kahwin, boleh sah. Boleh diterima pengakuan itu. Berbeza dengan lelaki yang safih. Lelaki yang safih kalau melakukan pengakuan bahawasanya dia nikah dalam keadaan walinya tidak pernah mengizinkan dia menikah, maka batil pengakuan tersebut. Sebab apa batil? Kerana orang safih kalau menikah menyebabkan banyak harta hilang. Jadi nak mengelakkan daripada banyak harta hilang, maka diperlukan kepada izin wali untuk menikah. Untuk menghakkan harta dia supaya tak banyak habis. Tiba-tiba dia tidak ada dapat keizinan wali. Dan dia dakwa dia nikah, maka tidak sah. Batil dia punya pengakuan dia tadi. Batil dia punya pengakuan dia tadi. Dari sudut pernikahan pun tidak sah kalau dia tidak dapat keizinan wali. Apatah lagi kalau dia mengaku dia tu berkahwin dalam keadaan wali tidak mengizinkan berkahwin. Memang confirm batal. Habis. Perlu mendapatkan keizinan orang yang safih jikalau wali berkehendak untuk mengkabulkan pernikahan daripada pihaknya. Hal ini nisbah wali pula. Wali nak menikahkan akad nikah dia, mestilah perlu kepada izin safih sebab dia yang nak menikah. Cuma dia ni wakil saja. Wali ni hanya wakil untuk mengkabulkan akad nikah. Suami nak menikah pula kena izin daripada wali supaya tidak berlaku pembaziran harta dan sebagainya. Jadi kena saling mengizinkan. Safih minta izin pada wali untuk menikah. Wali nak menikahkan, nak mengkabulkan akad nikah suami yang safih, perlu minta izin kepada suami yang safih itu sendiri. Dia beza dengan wali pada perempuan. Wali pada perempuan yang mujbir, perempuan yang mana walinya itu wali mujbir, perempuan tersebut, anak dara tersebut tidak perlu diminta izin. Hanya sunat sahaja minta izin. Berbeza dengan lelaki ataupun suami ini. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan wali yang berkehendak untuk mengkabulkan pernikahan bagi pihak orang yang safih tersebut, sama ada perlu minta izin ataupun tidak. Jadi khilaf. Perlu minta izin ataupun tidak, tapi pandangan yang asah disyaratkan mendapatkan keizinan daripada orang yang safih. Wajib juga kena minta. Hal ini berlaku kerana orang yang safih tersebut merupakan orang yang merdeka, lagi pula seorang mukallaf. Tu illah dia. Illah kenapa kena minta izin safih? Kerana dia orang merdeka dan orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf. Yang kedua, tidak disyaratkan meminta izin kepada lelaki yang safih tersebut. Hal ini kerana mengaitkan tidak perlunya izin safih ketika para wali tersebut memberikan pakaian kepada mereka, memberikan makanan untuk dimakan kepada mereka, memberi suatu barang daripada pihaknya dan menjual suatu bagi pihaknya, pihak safih. Dia qiyas kepada muamalah.
Dari sudut pakaian, wali tu bagi kat dia tanpa perlu izin dia. Tak ada tiba-tiba kata, minta izin lah beli pakaian untukmu. Tak ada itu. Ataupun makanan, tak ada juga. Ataupun pihak menjual dan membeli, dia wakil kepada suami, tak perlu izin juga. Begitu juga nikah. Ni pandangan kedua. Dia kias kepada masalah muamalat. Pandangan kedua, dia tengok kepada illah, dia masih merdeka, dia bukan hamba. Dan dia itu orang yang mukallaf, maka dia perlu minta izin kepada safih untuk menikahkannya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa hal ini berlaku kerana pernikahan merupakan maslahah bagi orang yang safih. Sedangkan menjadi suatu keperluan ke atas wali untuk meraihkan maslahah orang yang safih tersebut. Jadi, ini dalil yang kedua pula kata tak perlu minta izin sebab wali yang mengetahui bahawasanya orang yang nak kahwin yang safih ni ada maslahah. Ada kebaikan ketika dia kahwin ni. Dia nak minta izin lagu mana, tak payahlah. Ini ilah yang kedua yang dibawa oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala. Maka wali tersebut setelah mendapat keizinan daripada orang yang safih tersebut, maka perlulah wali itu mengkabulkan akad nikahnya dengan bayaran mahar mithil ataupun kurang daripada mahar mithil. Sebaliknya, jikalau kadar mahar tersebut melebihi daripada kadar mahar mithil, maka sah pernikahannya, sah tapi dengan hanya perlu membayar kadar mahar mithil sahaja, tak perlu bayar hak lebih tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa zahirnya mahar musamma iaitu lebih daripada kadar mahar mithil tersebut batal. Bahawa zahirnya mahar musamma iaitu mahar musamma tu lebih daripada kadar mahar mithil batal. Jadi mahar mithil kena bayar mahar mithil. Kalau mahar musamma, mahar yang disepakati itu lebih daripada mahar mithil, kena ambil mahar mithil kerana mahar mithil lebih kurang daripada mahar musamma. Dia kena ambil yang qadar lebih kurang kerana menjimatkan kos mahar bagi suami yang safih tersebut. Habis. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tadi. Dan jika ada ia suami dan jika ada ia safih itu, ia tu kena pada safih ya. Dan jika ada ia safih itu banyak tolak, pula. Yakni tiap-tiap berkahwin ditolak nyonya safih, banyak pula cerai bini. Maka dibelikan seorang sahaya baginya bagi lelaki tadi, supaya jangan habis harta lelaki tadi. Nombor 8, yakni habis harta pada perbelanjaan kahwin. Dia ni peseng kaki tolak. Dah lah nak kahwin pada syarat banyak, dia tolak banyak pula. Maka bagi orang ni dicukup untuk memberikan dia tu seorang hamba supaya tak habis harta. Okey, habis harta itu. Kashfun niqab kita. Kata musannif, maka dibelikan seorang sahaya baginya. Yakni dibelikan seorang hamba perempuan untuk orang safih tersebut supaya dirinya dapat bersetubuh bersama hamba perempuan itu atas jalan memilikinya melalui sistem hamba. Al-milku. Jadi az-zaujah ni, suami isteri ni dia tidak milik, dia bukan hak milik dah. Dia panggil milik juga, tapi milik dari sudut pernikahan, bukan dari sudut jual beli hamba, bukan. Hal ini kerana memberikannya hamba perempuan atas jalan milik ini lebih memberikan kebaikan kepada suami yang safih tadi, kerana elok daripada zina. Kalau duk cerai takut boleh berlaku zina. Jadi syarak nak elok daripada zina. Boleh dia tu beli hamba, kena beli hamba pada dia. Dhabit banyak tolak. Okey, kata banyak tolak. Banyak tolak ni berapa? Dhabit banyak mentolak isteri oleh orang safih. Dhabit yang dikatakan banyak tolak isteri tersebut ialah orang yang safih mentolakkan isterinya sebanyak 3 kali. Tu dhabit kata banyak, 3 kali. Mana 2 kali tak banyak lagi. Banyaknya bilangan tolak isteri oleh orang lelaki yang safih tersebut berlaku meskipun daripada seorang isteri sahaja, sekalipun atas pandangan aujah. Bukan banyak isteri. Satu isteri pun jadi dah. Satu isteri tu dia tolak 3 kali. Ataupun banyak isteri, 3 isteri. Seorang isteri tolak satu. Satu jadi 3. Banyak juga. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj
bahawa banyak tolak yang dimaksudkan itu ialah orang yang safi tersebut dinikahkan dengan 3 perempuan secara berperingkat dan mengikuti giliran. Kemudian dia mentolak kesemuanya. Jadi Syekh Damiri berpendapat kata, yang kata banyak tu ialah dia nikah dengan 3 perempuan. Lepas nikah hak pertama, nikah hak kedua. Lepas nikah hak kedua, nikah hak tiga. Lepas nikah hak tiga, cerai semua. Tu dikira banyak. Tapi kalau seorang boleh tak? Seorang atas pandangan aujah, mana ada khilaf. Pandangan aujah, pandangan kuat, seorang pun dikira banyak kalau tolak sebanyak 3 kali. Kebarangkalian juga 3 kali tersebut ialah tolak 3 dengan satu perkataan saja. Ihtimal juga 3 kali tu. 3 kali itu boleh jadi 3 kali tolak serentak. Mana? Aku tolak engkau dengan tolak 3. Tu pun kira banyak juga. Harus bagi seorang menikahkan orang yang safih sejak dari awal. Meskipun membeli hamba perempuan untuknya itu membabitkan. Ia menikah, ia membeli hamba tu membabitkan perbelanjaan yang paling kurang sekalipun. Sekali lagi dia kata, harus bagi seseorang menikahkan orang yang safih sejak dari awal. Meskipun membeli hamba perempuan untuknya itu membabitkan perbelanjaan yang paling kurang sekalipun. Okey, sekarang ni kita kata beli hamba murah. Menikah mahal sikit. Jadi boleh tak dia menikah ataupun memang kena beli hamba? Dia kata harus. Boleh nak menikah? Boleh. Walaupun perbelanjaan dia lebih banyak sikit daripada beli hamba. Tapi tak mestinya kena beli hamba terus tak. Dengan sebab nak jimat perbelanjaan tak. Sebab yang dituntut asalnya bernikah, bukan beli hamba. Syarak seboleh-bolehnya nak membebaskan dan memerdekakan umat dia. Jadi selebihnya dan sebaiknya untuk dia bernikah walaupun ada mahal sikit lah daripada beli hamba. Tapi bernikah tu pula tidaklah lebih daripada hak yang sepatutnya pula. Supaya tidak membazirkan harta tersebut. Lepas tu dia kata harus. Hal ini berlaku kerana menjaga diri oleh orang yang safih tersebut daripada maksiat dengan cara bernikah itu lebih diutamakan syarak berbanding hanya membeli dan memiliki hamba perempuan. Walaupun mahal tak ada masalah. Sebab itu yang dituntut dan lebih diutamakan oleh syarak berbanding dengan beli hamba. Menjaga diri dengan cara bernikah itu lebih kuat tuntutannya dalam syarak berbanding membeli hamba perempuan. Itu kaedah dia. Maka harus walinya melakukan sedemikian, iaitu menikahkannya berbanding membeli hamba perempuan meskipun kos pembelanjaan pernikahan lebih tinggi berbanding membeli seorang hamba perempuan. Noktah. Habis. Habis selesai untuk suami yang safih. Habis bab dia. Boleh buat nota lah. Lepas tu masuk satu topik seterusnya. Zauj muflis. Suami yang muflis. Bankrupt. Bankrupt ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan mereka yang dihajarkan, yang ditahankan harta sebab muflis. Muflis ni bankrupt. Yakni banyak hutang. Banyak hutang sekira-kira tak boleh bayar dah hutang. Dan kalau bayar pun kosong harta dia. Tu muflis lah. Beza dengan hajar, mahjur alaih bisafah. Hak dulu tu mahjurun alaih bisafah. Hak ni mahjurun alaih bil muflis. Dengan muflis. Muflis ni banyak hutang sehingga tak mampu nak bayar. Dulu tu memboroskan harta. Dan tiada ada baginya bagi seorang itu harta yang memadai bagi hutangnya, hutang orang tersebut. Hutang dia 400 juta, dia hanya ada 2 juta je, tak memadai. Maka ditahankan qadi pada memerintahkan hartanya, harta orang muflis itu kerana membayar hutangnya. Hutang orang muflis tu kena bayar sikit-sikit sampai selesai. Dia tak boleh pakailah harta tu. Ya mahjur alaih bil muflis. Okey. Maka jika hendaklah berkahwin. Okey, sekarang ni dia kena bayar hutang, ditahan harta dia. Dah kalau nak berkahwin lagu mana? Maka sah ia orang muflis berkahwin dengan sendirinya. Beza dengan orang safih dengan boroskan harta. Orang yang safih boros harta ni tadi tu, yang dulu tu, hak tu tak sah menikah sendiri, kena izin wali. Hak yang muflis boleh nikah sendiri. Boleh akad nikah sendiri, tak payah izin wali dan sebagainya. Qala, kata musannif, maka sah ia berkahwin dengan sendirinya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni mengatakan bahawa sah pernikahan tersebut kerana atas dasar sah ibarat dan ungkapan kata-kata daripada orang yang muflis dan sabit zimmahnya. Sekarang ni orang muflis dilihat dari sudut boleh dia bertutur, dipercayai apa tuturan dia. Dia mengaku dia nikah, sah. Dan dia bernikah bila pengakuan terhadap nikahnya sah,
maka dia pun boleh bernikah dengan sendiri. Boleh bernikah dengan sendiri ni panggil nikah mustaqil. Mustaqil ni makna tak perlu kepada perizinan daripada wali. Boleh menikah begitu saja. Dia sendiri yang akad, dia sendiri yang sahkan. Tak payah wali yang mengesahkan dan wali yang mengizinkan. Kemudian dia kata maka jika habis. Tetapi belanja berkahwin itu daripada usahanya, usaha orang muflis itu. Daripada kerjanya. Tiada daripada hartanya, harta orang muflis itu. Okey, tengok dulu. Kata musannif belanja berkahwin itu daripada usahanya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni bahawa perbelanjaan nikah tersebut mestilah hasil daripada usahanya selepas bernikah dan selepas dihajarkan oleh hakim. Selepas ditahankan harta oleh hakim, selepas bernikah, maka hasil usaha dia itulah yang akan membayar isteri dia, yang akan membayar perbelanjaan dia, perbelanjaan nikah dia. Bukan hartanya yang muflis itu tak. Harta yang berlaku selepas daripada dia bekerja lain untuk menyara kehidupan keluarga dia. Perbelanjaan nikah daripada hasil kerja tu. Selepas dihajarkan oleh hakim dan selepas bernikah, dia pun ada usaha, dia pun ada kerja. Hasil daripada itulah dia membayar perbelanjaan kahwin dia. Tiada daripada hartanya harta orang muflis. Kata musannif tiada daripada hartanya. Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah menyatakan bahawa perkara ini berlaku kerana harta yang sedia ada bersamanya itu merupakan hak orang yang dia berhutang kepadanya. Sebab tu dihajarkan. Sebab tu ditahan. Sebab harta yang sedia ada tu untuk bayar hutang. Bukan untuk digunakan lagi. Maka orang yang muflis tersebut tidak dapat menggunakan hartanya itu dengan perbelanjaan dalam pernikahannya. Ini harta yang sedia ada. Bukan harta yang diusaha. Maka jikalau orang yang muflis tersebut tidak ada usaha atau kerja untuk menanggung perbelanjaannya, maka ia berada dalam zimmahnya. Zimmah ni tanggungannya. Tanggungan dia. Contoh kita tak semayang zuhur, tak semayang subuh. Maka kita ada qada 2 semayang. 2 semayang itulah berada pada zimmah kita. Berada pada tanggungan kita. Kalau kita tidak ada hutang Allah Ta'ala, tidak ada hutang dengan manusia, maka zimmah kita kosong. Tidak ada hutang, tu zimmah. Jadi kalau tak ada kerja juga, okey boleh menikah, tapi dia jadi hutang atas zimmah dia pula. Dah lah hutang orang bayar semula. Sehingga dibebaskan oleh hakim akan status hajarnya. Lepas qadi kata lesai dah, bayar hutang habis dah, boleh terangkat status hajar tu, maka barulah dia boleh guna harta yang dia sedia ada untuk bayar pembelanjaan nikah dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa perbelanjaan pernikahan yang dimaksudkan di sini ialah nafkah kepada isteri, maharnya dan selain keduanya. Yakni apa-apa yang berkaitan dengan pernikahan dengan isteri. Rumah ke, ubat ke, pakaian ke, itu nafkah. Perempuan bernikah dengan seorang lelaki yang tidak diketahui keadaannya seorang yang muflis. Seorang perempuan bernikah dengan seorang lelaki yang dia tak tahu kata dia ni muflis. Lagu mana? Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj bahawa jikalau seorang perempuan tidak mengetahui sama sekali lelaki yang dinikahinya itu merupakan seorang yang muflis, bahkan orang yang muflis tersebut tidak ada usaha sama sekali untuk menanggung perbelanjaannya, perbelanjaan perkahwinan tadi, maka ia menyamai masalah yang membolehkan perempuan tersebut melakukan khiyar. Boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Khiyar ni makna boleh minta cerai. Lepas daripada perbahasan suami ni, perbahasan khiyar. Khiyar ni makna ada pilihan sama ada nak teruskan bersama dengan dia kerana cinta yang abadi ataupun nak cerai dengan dia. Sama ada kehendak meneruskan pernikahan, hubungan pernikahan ataupun sebaliknya. Namun begitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa pandangan yang mengatakan bahawasanya perempuan tersebut boleh khiyar merupakan pandangan yang dhaif pula dah. Tu. Tambahan lagi jikalau kita katakan bahawa harus bagi perempuan tersebut meminta untuk fasakh kepada hakim dengan sebab lelaki tersebut susah untuk memberikan nafkah dan mahar secara keseluruhannya. Hal ini berlaku kerana harta orang muflis tersebut hanya ada untuk orang yang dia berhutang kepadanya. Maka harta yang sebegitu seolah-olah tiada harta. Maka harta yang sebegitu seolah-olah tiada harta yang disediakan untuk hak isteri.
Sekarang ni Syekh Ibn Hajar kata tak boleh untuk berlaku khiyar. Tu pandangan yang dhaif. Apatah lagi kalau nak minta fasakh. Perempuan tu nak minta fasakh, lagi tak boleh kata Syekh Ibn Hajar. Sebab apa? Sebab orang muflih tu harta yang sedia ada tu untuk bayar hutang orang lain. Dan bila untuk bayar hutang orang lain, dia seolah-olah tak ada harta. Beza kalau dia ada harta dan dia tak mau bagi nafkah. Tu baru boleh minta fasakh. Kalau dia ada harta dah, dia tak mau bagi nafkah pada isteri dia, baru isteri dia boleh mengadu kepada hakim minta fasakh. Sebab tidak beri nafkah. Sekarang ni dia bayar harta yang sedia ada pada orang lain. Maka seolah-olah tiada harta yang disediakan untuk hak isteri. Kosong. Jadi bila kosong, maka seolah-olah bukannya dia sengaja tak mau beri nafkah. Memang tak ada. Memang tak ada benda yang nak beri pada isteri. Harta yang sebelum tu untuk bayar hutang orang. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kerana hartanya harta suami itu hak bagi segala ghuramaknya. Ghuramak suami. Apa ghuramak? Yakni bersangkut dengan hak segala tuan hutang. Harta hak sedia ada tu kepada ghuramak. Ghuramak ni orang yang dia berhutang. Ghuramak. Itu intaha Nihayatul Muhtaj jilid yang ke-6 muka surat 267. Habis zauj safih, zauj muflis. Kemudian yang terakhir, tak terakhir lagi. Zauj sahaya, lepas tu zauj sahaya waqaf. Ni sahaya lah ni. Zauj sahaya mana suami dia tu orang hamba. Ataupun suami dia tu hamba yang diwakafkan. Ada pula. Lepas tu ada lagi syarat bagi suami. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Dah. Boleh. Macam isteri yang hilang suami. Jadi isteri dia menikah dengan suami dia. Jadi suami dia ni jenis kerja yang minta. Isteri dengan suami dia yang kahwin. Jadi suami dia ni bekerja atas kapal lah. Bekerja atas kapal tu. Jadi suami dia ni hilang. Jadi 4 tahun. Jadi apa tahun begitu tu isteri dia kahwin baru. Betul. Jadi lepas beberapa tahun suami yang lama ni balik semula. Ada dalam jilid 2. Salah satu dalam jilid 2. Hilang beberapa tahun, lepas tu mari semula. Adakah dikira cerai ataupun tidak? Kena rujuk situ, kita pun tak ingat ke tu. Jilid 2 ada bahas. Ini Kashful Nikah ni kira melengkapi ya. Dah siap habis ya. Memang habis ya. Tu dalam jilid 2 itu. Ada. Masa dikira hilang-hilang tu. Hilang beberapa hari lah. Hilang dalam wilayah lah. Hilang tanpa khabaran lah. Macam-macam. Jilid 2 dulu. Kalau hilang tu, ada juga tu. Ada khilafnya. Tak ingat lagi tahu. Kena rujuk balik ya. Jilid 2 tu. Jilid 2 tu dah ada bahas tu. Ada lagi? Pengakuan nikah oleh orang yang safih.
Maksudnya orang sapi ni kalau dia tak ada izin wali, dia tak boleh nikah kan. Tapi kalau dia dakwa dia nikah tu, Tak sah. jadi tak sah. Kalau perempuan tu dakwa yang dia Ha? Kalau perempuan tu nikah sekalipun, perempuan tu dakwa sekalipun, pernikahan tu kan tak sah dah. Yang nak kata perempuan tu boleh sabit pernikahan tu kalau perempuan mengaku menikah secara umum lah. Perempuan kalau mengaku kalau dia menikah, ada perbahasan dia sendiri. Makna boleh sah untuk mengambil pandangan dia tu sebagai hujah. Cuma kalau menikah dengan orang yang safih ni, kalau daripada awal tak sah dah, memang tak sah lah. Tu. Dia nak kata kalau orang safih mengaku nikah, dalam keadaan wali tak izin, maka dia berlaku batal. Tak sah pengakuan itu sebab memang tak sah pernikahan. Beza dengan perempuan. Perempuan boleh juga mendakwa dia menikah dengan ada perbahasan yang tertentu lah. Dalam jilid 2 dah bahas dah. Perempuan yang mengaku nikah ni. Perempuan yang mengaku nikah dalam keadaan izin tak wali tak izin. Ada tu. Dalam pembahasan jilid 2 dulu. Wali tak izin tapi isteri tu mengaku nikah. Isteri tu mengaku nikah. Ada perbahasan ni banyak lah. Yang terperinci. Ni orang safi memang tak sah pada awal. Lepas tu dia kata berbeza dengan perempuan. Berbeza dengan perempuan tu, itu perempuan jilid 2. Tu. Jilid 2 dia bahas lagu mana. Dia dah bahas dulu dah. Habis. Ada lagi? Dah? Tak ada. Dah ada macam mana? Tak ada hamba. Wallahu a'lam nak dia kena. Itu kena kontemporari lah. Qadi kena mikir tu. Dah ya? Tak. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lebat. Okey.